Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir ataupun pengerusi Masjid Al-A'la, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah hormati sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya ini kali pertama saya berkuliah secara rasmi di Perlis ni. Walaupun kita ada tauliah Perlis dah lama. Tuanku Raja bagilah. Alhamdulillah, kebetulan datang hantar adik ipar masuk Kolej Universiti Islam Perlis. Jadi ustaz-ustaz kita ni susunlah 2-3 kuliah. Dan kuliah pertamanya di masjid kita ni, Masjid Al-A'la. Dan pertama kali jugalah ada masjid yang bernama, saya kuliahnya bernama Al-A'la. Faham no? Kita bercakap bahasa standard lah. Baik. Ala kulli hal, tajuk yang diberikan adalah Israiliyat di alam Melayu. Kenapa alam Melayu? Kerana kita tak bercakap tentang alam lain lah. Kita nak bercakap tentang perkembangan yang dinamakan Israiliyat, riwayat Israiliyat, khususnya di alam Melayu. Kebetulan pula saya ketika mana di peringkat sekarang ni masih lagi di peringkat sarjana pengajian master itu, kita tukar daripada bidang pengajian Islam pergi ke bidang pengajian Melayu. Sebabnya nak faham cara orang Melayu berfikir tentang agama Islam ni. Kenapa tuan-tuan, hadirin-hadirat sekalian? Saya mendapati ada satu fenomena yang menarik, cara orang Melayu faham agama mereka. Saya melihat kepada keluarga sendirilah. Kita tengok ada di sana ahli keluarga kita yang soleh, baik, ahli masjid, solat tak tinggal semualah, alhamdulillah baik, jaga aurat suami isterinya, anak-anaknya, cukup ilmu agama, rajin datang kuliah, orang masjid, orang surau. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga tidak ada masalah untuk bila ada keperluan menggunakan khidmat bomoh, pawan, dukun, percaya pada tangkal mangkal, sial majal dan seumpama. Jadi ini menyebabkan saya jadi terfikir, macam mana seorang yang baik, soleh, mengaji agama Islam, duduk di surau masjid lama, tapi dalam masa yang sama dia rasa tidak ada masalah untuk guna khidmat tok bomoh, pawan, dukun ni. Ini satu benda yang berlawan antara satu sama lain. Kerana kalau kita belajar sungguh-sungguh akidah tauhid berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW, pasti kita akan jumpa bahawa menggunakan khidmat yang namanya tok bomoh, pawan, dukun itu adalah satu dosa yang besar dan antara lorong-lorong yang boleh membawa kita kepada syirik jali, yakni syirik akbar, syirik yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan lagi syirik kecil, tuan-tuan. Tapi menariknya orang Melayu, dia campur dua-dua. Di sinilah duk pening kepala tuan-tuan lama, sampai saya tukar bidang daripada pengajian Islam masuk pengajian Melayu di Universiti Malaya, untuk nak faham cara orang Melayu berfikir tentang agama mereka. Alam Melayu di sini secara takrifnya, sebab rupanya bila masuk dalam bidang pengajian Melayu itu, takrif Melayu itu cukup luas tuan-tuan. Takrif menurut Perlembagaan Malaysia ringkaslah, siapa yang beragama Islam, lahirnya agama Islam yang pertama, yang kedua bertutur bahasa Melayu, yang ketiga mengamalkan adat istiadat Melayu.
Dia tidak menetapkan mesti orang tu orang Melayu pure ataupun betul-betul asli Melayu. Yakni kalau kita jumpa sahabat kita yang sudah reverted Muslim, yang kita panggil mu'allaf tu lah, tapi dia ni dah lama kahwin dengan orang Melayu, isteri ke suami ke, dan dia bercakap bahasa Melayu yang fasih, sudah beragama Islam, bahkan dia ini pada hari raya memakai baju Melayunya, bersamping, bertanjak bagainya, berbaju kurung. Sebenarnya secara takrif perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan kita ini, dia sudah dikira Melayu, tuan-tuan, pada dia punya takrif perlembagaan itu. Tapi pada hakikatnya tidaklah. Sebab tu saya cadang kalau jumpa sahabat-sahabat, cuma sahabat-sahabat macam ni dia confused, dia jadi keliru. Sebab bila dia nak isi borang anak dia sekolah, kalau dia ayah lagi masalah, kalau ibu kurang sikit. Kalau dia ibu bukan Melayu, ayahnya Melayu, dia okey lagi. Tapi kalau terbalik, iaitu ayahnya bukan Melayu dan ibunya Melayu, jadi biasanya isi borang bangsa anak tu apa dia nak letak. Dia pun dah confused di situ. Nampak tak? Jadi saya cadang orang macam ni, dia tulis Melayu, tapi dalam kurungan menurut takrif perlembagaan Malaysia. Itu kita punya cadangan lah. Sebab kalau ikutnya, dia sudah layak. Tapi Melayu yang kita maksudkan, yang kita nak bincang ini adalah satu kepulauan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, iaitu bahasa percakapan. Walaupun mereka ini ada bahasa masing-masing. Orang Minang ada bahasa dia, orang Sunda ada bahasa dia, orang Kerinci ada bahasanya, tapi semua itu di bawah etnik Melayu. Sampailah ke Mindanao di Filipina, sampailah ke selatan Thailand, di sini dekat dengan Patani belah sini, kan. Itu semua dikira alam Melayu. Yang pertamanya bahasa percakapan, bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa persuratan, penulisan kitab, bahasa surat-surat rasmi menggunakan tulisan Jawi. Yang ni yang kita anggap sebagai alam Melayu yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi Israiliyat ni satu cerita yang panjang dan mutakhir, diperlih apatah lagi lah ramai ustaz-ustaz kita mendedahkan, bahkan gerakan untuk menyedarkan masyarakat khususnya di Malaysia ini terhadap bahayanya riwayat-riwayat yang batil yang dikaitkan dengan agama, sama ada dalam Israiliyat ataupun hadis maudhu' palsu ataupun fitnah sirah, iaitu tahrif fi sirah, iaitu penyelewengan dalam sirah yang dibuat oleh golongan-golongan tertentu daripada dalam dan luar Islam, agak kita kata advance, agak maju di perlih ni berbanding dengan negeri-negeri lain. Makanya bila diminta ulang tajuk yang sama di sini, saya jadi serba salah. Sebab saya tahu majoriti ataupun sebahagian besar sudah terdedah dengan perkara tersebut. Dan kebanyakan guru-guru saya sendiri pun yang banyak duk datang sini kuliah, buat program apa semua, dan kita pun nak bincang ilmu mereka jugalah yang kita dapat daripada mereka. Cuma dalam ramai-ramai ustaz-ustaz kita ni, tok guru kita yang duk bincang tentang riwayat Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah, sebahagian besar daripada mereka, pada pemerhatian saya, tidak menjelaskan bagaimanakah riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu kita dan berkembang. Tapi mereka banyak cerita, ni Israiliyat, ni hadis palsu, jangan ambil, ni hadis sahih, itu banyak. Maksudnya mereka menjelaskan status riwayat-riwayat itu. Dari sudut sejarah, mereka tidak menjelaskan bagaimanakah asal-usul setelah Islam sampai ke alam Melayu. Malaysia ni, tanah Melayu ni hampir 1000 tahun. Bermula daripada kerajaan Samudra Pasai, abad ke berapa? 1200 Masihi. Kemudian bangkitnya kerajaan Melaka, Melayu Melaka, Islam 1400 Masihi yang kemudian jadi Islam. Nak katanya hampir 1000 tahun. Sudah 800 tahun, 1000 tahun. Bagaimanakah riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu kita ni? Ini jangan dibincangkan. Sebab masing-masing bincang, yang ni sahih, yang ni tak sahih, yang ni Israiliyat, ini palsu, ini batil dan seumpamanya. Saya ulang balik, tapi sebahagian besar daripada mereka tidak menjelaskan bagaimanakah
riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu kita ni dan berkembang, bahkan establish ataupun menjadi satu pegangan yang kuat di kalangan orang Melayu kita. Macam mana? Jadi saya dulu, selain daripada masalah yang kita fikir pasal bercampur antara orang saleh dengan amalan-amalan khurafat apa semua ni, ia juga berpunca daripada kefahaman terhadap riwayat-riwayat yang sampai ini. Riwayat-riwayat yang tak betul ini. Itu antara punca macam mana kita orang Melayu ni sikit sebanyak jadi mudah. Maka menyebabkan kesannya, ibu ayah sekalian, orang Melayu kita ni mudah terima cerita-cerita pelik-pelik. Bila mari orang cerita pasal tak wali situ, tak wali sini, terbang sana, terbang sini, kita jadi mudah nak terima. Bila orang mari cerita tentang cerita itu, cerita ini, walaupun pelik dan tak logik, tapi kita boleh terima sebab kita rasa benda tu tak mustahil untuk jadi dan seumpama. Sedangkan dalam agama kita, asas akidah ahli sunnati wal jamaah, paling usul dalam akidah, iaitu perkara ghaibiyat dan sam'iyat. Perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang hanya boleh sam'iyat, yang didengar dengan telinga, mesti sumbernya hanya Al-Quran dan sunnah sahihah Nabi SAW. Perkara-perkara berkaitan akidah tidak boleh diambil melainkan daripada riwayat yang sahih. Maka dalam Al-Quran ada kurang lebih 47 ayat yang menyebutkan tentang ada kalimah al-ghaib. Tapi di sinilah saya perhati sungguh-sungguh orang Melayu kita sebahagian besar tidak jelas. Iaitu dia rasa tak ada masalah untuk ambil riwayat-riwayat dan sumber-sumber maklumat tentang alam ghaib daripada orang-orang ataupun sumber-sumber yang tidak boleh dipertanggungjawabkan daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pintu untuk masuk ke alam ghaib mesti hanya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan fikir, ketika mana tok nenek moyang kita dulu, sebelum ada agama, lamalah 1000, 2000, 3000 tahun dulu punya cerita. Ya. Bukan 1000, mungkin ribu-ribu tahun dulu punya cerita. Sebelum Islam datang, tok nenek moyang kita menganut agama Hindu dan Buddha. Buddha kemudian Hindu, ataupun Hindu dulu kemudian Buddha, iaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya establish ataupun dibina pada tahun 650 Masihi, lebih kurang begitu. Rasulullah SAW wafat 632 Masihi. Nampak tak dia punya timeline tu? Dia punya perselisihan masa tak jauh. Kemudian jatuh Sriwijaya, naik Majapahit. Yang agama Sriwijaya dan Majapahit ini adalah Hindu lah, Hindu dan Buddha secara umumnya begitu. Baik, sebelum Hindu dan Buddha, agamanya disebutkan sebagai oleh para pengaji sejarah sebagai animisme, yang bermaksud sembah apa saja yang mereka rasa ada kelebihan, ada kuasa. Saya duk fikirlah, ketika mana tok nenek moyang kita dulu tak ada agama ataupun dinamakan sebagai pagan, orang yang macam mana mereka berinteraksi dengan alam? Bila Allah Ta'ala kata dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah sebut apa dia? Aku pasti akan uji kamu manusia sekalian, hamba aku ni. Dan Allah tak sebut hanya umat Nabi Muhammad, Allah sebut seluruh manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku pasti akan uji kamu. Bisyai'in, dengan apa sahaja yang berkaitan dengan minal khauf, daripada rasa takut. Takut di sini dalam setengah terjemahan dia buat kurungan, dia kata daripada peperangan. Sebenarnya lebih pada peperangan lah. Takut ni antara lain dicabut rasa aman daripada jiwa kita. Kita duduk di Perlis ni, duduk di rumah kita, tanah kita, rumah kita kunci, tapi nak tidur tak lelap mata. Sebab apa? Risau, takut ada orang masuk, merompak mencuri sebagai contoh. Ataupun hantar anak ke universiti, rasa risau, takut-takut apa jadi pada dia. Hantar cucu pergi ke asrama, rasa takut. Sebab apa? Sebab rasa tidak tenang. Maka dicabut rasa aman daripada jiwa itu, salah satu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa sentiasa tak tenang, rasa takut selalu, sentiasa rasa takut, maka itu satu bentuk ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil al-khauf. Wal-ju', dan Allah Ta'ala juga akan uji kita dengan al-ju', kebuluran, kelaparan. Minal khawfi wal-ju', yang kedua al-ju', kelaparan.
Wa naqsim minal amwal, akan berlaku kekurangan pada harta, kebakaran, dirompak, dirampas, ditipu. Tu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, berlakunya kematian, kekurangan nyawa, kematian orang tersayang, kematian orang kampung, kematian mak ayah pasangan dan seumpamanya orang yang dekat dengan kita. Ujian daripada Allah. Wal anfusi wathamarat, yang kelima, terjemahan athamarat ini tanaman ataupun buah-buahan. Dalam konteks hari ini saya tanya guru saya Dr. Azur Azlan, orang Perlis jugalah. Kata doktor, boleh tak kita kiaskan tumbuh-tumbuhan ini, yakni tak jadi, tanaman tak jadi. Itu ujian daripada Allah, yang menyebabkan implikasi besar dalam kehidupan seseorang itu. Maka saya kata dalam konteks moden ini, boleh tak kita kiaskan sebagai ekonomi tak bagus, maksudnya krisis ekonomi, menyebabkan orang jadi menganggur, menyebabkan orang kena buang kerja. Dia kata boleh. Maksudnya di sini 5 ujian ini Allah Ta'ala kenakan kepada seluruh manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini, kepada seluruh manusia daripada Adam sampailah kiamat. Soalannya saya nak fikir, nak ajak tuan-tuan berfikir bersama adalah, ketika mana tok nenek moyang kita dulu tidak ada agama, macam mana mereka respon dengan 5 ujian ini? Ketika mana mereka kena banjir, ketika mana berlaku gempa bumi, macam mana orang-orang zaman dulu yang tak kenal agama, masa tu Hindu dan Buddha pun tak sampai lagi, macam mana mereka respon terhadap ujian-ujian ini? Kita alhamdulillah kita ada Quran, ada sunnah Nabi SAW. Bila bagi ujian macam mana pun kita beriktikad ia adalah daripada Allah, dan kita kena redha, dan kita kena bangkit untuk mengubah nasib itu. Maka disebutkan wabasyiris sabirin. Di akhir ayat Allah Ta'ala kata wabasyiris sabirin, bagilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Tapi orang yang zaman tu, tok nenek moyang kita, saya kata bincang sekarang, iaitu zaman ribu-ribu tahun dulu ni, sebelum ada agama ini, macam mana mereka respon terhadap perkara-perkara ini? Ini menarik untuk kita renungkan. Jadi apa yang berlaku adalah Allah Azza wa Jalla, walaupun orang tu bukan Islam, Allah bagi 2 benda lah paling tidak. Yang pertama al-aql, iaitu akal, dan yang kedua as-sadar, iaitu jiwa, ar-ruh, yakni jiwa. Jiwa yang ada, kita kata, ada dia punya sifat azalinya, dan juga akal yang sentiasa berfikir dan juga nak faham satu benda. Jadi jiwa dan akal ini disebabkan walaupun tidak ada Tuhan, sentiasa memandu manusia untuk mencari jawapan. Ini keadaan kita bercakap manusia tak ada Tuhan. Ini ada satu kisah yang menarik dalam satu karya yang dikarang oleh seorang sastrawan ataupun ulama sufi daripada Morocco bernama Ibn Tufail. Ibn Tufail dia karang satu karya yang bertajuk Hayy Ibn Yaqzan. Nama watak tu Hayy. Al-Hayy nama sifat Allah, iaitu hayah, iaitu hidup. Al-Hayy. Jadi kita letak nama anak kita boleh guna nama tu, tapi kena letak Abdul kat belakang, depan lah Abdul Hayy. Dan adalah guru kami salah seorang yang tulis tafsir terbitan Jakin, Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur namanya, di UM ya. Baik, Al-Hayy Ibn Yaqzan ni cerita dia penggunaan akal untuk cari kebenaran secara ringkas ya. Hayy ni dalam cerita itu, dalam macam novel lah ya. Hayy Ibn Yaqzan ni macam satu novel. Tapi novel ni novel tentang pencarian hakikat insan ataupun hakikat ketuhanan. Dalam cerita tersebut, Hayy digambarkan pada suatu hari terdampar di satu pulau. Yang mana pulau tu tak ada manusia. Macam cerita Jungle Book, cerita Tarzan punya lebih kurang lah ni. Jadi dia duduk di satu pulau itu, tiba-tiba tak ada orang, dia terdampar macam mana. Maka dia telah dibela ataupun telah dibesarkan oleh seekor cerita ni bukan serigala sebab dia Islami, seekor kambing tuan-tuan. Cerita jangan buat apa semua ni apa nama? Beruang lah dah. Ataupun versi lainnya adalah serigala. Kita tak boleh serigala tu. Dia tukar jadi versi Islami ni kambing. Jadi Al-Hayy ni dibesarkan oleh kambing tersebut. Dia lah
Kebetulan kambing tu mati anak dia, jadi ambillah Hai ni jadi anak angkat. Begitulah kok cerita dia. Jadi duk jusu kawan tu. Sampailah Hai ni umur 21 tahun, tiba takdir Allah Taala, makanya kambing mak angkat dia yang duduk bagi minum susu dia ni mati. Bila mati ni Hai ni duk tengok kambing ni mati, mula-mula duduk menyawa, lepas tu tak nyawa dah, mati. Bila mati tersebut, lama-lama jadi busuk. Dia duk tengok hari-hari. Dia biasa tu, dia mana tahu buat apa, dia tak ada panduan, dia tak ada agama apa semua kan. Dia seorang-seorang, dia seorang-seorang manusia di pulau itu dikelilingi oleh binatang-binatang dan alam sahaja. Maka dia tengok kambing tu, bila mula-mula mati, tak gerak langsung, habis. Kemudian, lama-lama jadi busuk. Kemudian ulat mari makan. Kemudian tinggal tulang saja. Jadi hari-hari bila dia tengok proses tersebut, akal dia yang waras itu, walaupun dia tak mengaji sekolah, tak masuk universiti, datang satu persoalan, siapa yang menentukan untuk jadi begini? Siapa yang tentukan mesti mati, mesti jadi busuk, mesti dimakan oleh ulat-ulat, dan jadi begini akhirnya. Dalam masa yang sama dia tengok alam, siang malam bertukar, tengok keliling dia binatang-binatang lain. Jadi itu menimbulkan rasa ingin tahu. Dia lahir satu rasa yang begitu, mesti takkan jadi sendiri semua ini. Mesti ada yang menetapkan, yang mengawal, yang menguruskan, sehingga dia ada sistem yang begitu rapi. Lepas mati mesti jadi begini, jadi begini, jadi begini. Kalau hidup balik jadi begini, jadi begini, jadi begini. Dan hari-hari dia tengok benda tu tak lari. Mesti lepas siang malam, lepas malam siang. Bila air pasang dia akan surut. Dan bila air pasang ada fenomena-fenomenanya. Bila surut akan tinggal apa-apa. Maka kejadian-kejadian alam ini menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi oleh Hai tadi. Dan akhirnya dalam keadaan Hai ini tak pernah sekolah, tak ada agama, tak ada bimbingan siapa-siapa, dia sendiri buat kesimpulan bahawa mesti ada satu kuasa yang terlalu hebat, yang kontrol ataupun yang menguruskan semua apa yang dia tengok itu. Dia mula berfikir ya. Suatu hari dalam cerita itu datanglah seorang lelaki, entah macam mana juga lelaki ni sesat, cerita novel biasalah, karya ikut suka dia lah, dia nak cipta siapa-siapa tu. Cuma matlamat di sebalik novel ni menarik, cerita ni menarik. Hai ibn Yaqzan. Satu hari datang seorang lelaki ke pulau tersebut. Dan jumpalah dengan Hai duduk pulau tu. Berkawanlah mereka, berkawan duduk menyembang-menyembang. Sembanglah pasal banyak perkara, termasuklah isu-isu ketuhanan. Ada satu soalan yang tak menarik lah di sini. Macam mana Hai ni pandai bercakap, sedangkan dia duduk 21 tahun duduk di pulau, dia tak bercakap dengan orang. Ni nampak tak logik sikit, tapi sebab dia cerita macam novel tu, dia jadi logik lah. Jadi duduk sembang dua tu. Lama-lama Hai pun ikutlah si lelaki ini kembali kepada manusia. Bila dia kembali kepada manusia, dia cari jawapan. Cerita ni sebab matlamat di sebalik cerita ini, so-called novel ini adalah sampaikan satu mesej yang besar. Bahawa manusia kalau dia berfikir guna akal yang waras, pasti dia akan sampai kepada kesimpulan alam ini tidak akan berlaku dengan sendirinya. Mesti ada yang menetapkan, mesti ada yang membuatnya, mesti ada yang kontrol dia. Dan siapa tu kena cari dah. Maka Hai tadi pergi ke alam manusia cari. Masuk agama ni, masuk agama ni, masuk agama tu, masuk agama. Banyak agama dia masuk dan bincang nak cari jawapan kepada soalan yang timbul dalam jiwa dia. Dan akhirnya dia jumpa jawapannya dalam agama Islam. Jadi akhir ceritanya Hai ni telah masuk Islam. Tu matlamat dia ya. Panjang cerita tu. Jadi nak katanya macam tokoh yang saya sangat kagumi dan saya bersamahat Mufti selalu sebut, iaitu Profesor Dr. Hamka. Tulis novel tuan-tuan. Novel apa? Tenggelamnya kapal Van de Beek. Di bawah lindungan Kaabah. Merantau ke Delhi. Ada kurang lebih 15 novel dia. Tuan Direktor. Semua bila kita baca, ternyata ada matlamat yang khusus nak menyampaikan mesej. Bukannya saja seronok Zainuddin dan Hayati, cerita tak sampai apa semua. Itu sekadar cerita, tapi mesej di sebalik cerita itu yang nak disampaikan.
iaitu betapa adat orang Minang lah. Adat itu dipandang setengah orang kita lebih daripada agama itu sendiri. Walaupun orang Minang sebut adat bersendi syariat, tapi hakikatnya bila nak laksana, ternyata kadang-kadang adat jauh lebih tinggi dipandang berbanding syariat. Baik, balik pada cerita kita tadi. Jadi setiap manusia akan ada rasa nak cari Tuhan satu masa. Jadi tok nenek moyang kita dulu, ringkas ceritanya, kita nak masuk Israiliyat sikit ni. Ringkas ceritanya tok nenek moyang kita dulu, dia ada pengalaman. Kalau banjir apa semua begitu begini, hidup dia 30-40 tahun. Dia ada pengalaman, dan pengalaman itu mematangkan, menyebabkan dia tahu banyak benda. Oh, tahun ni mesti banjir macam ni. Mari angin, ni angin macam ni akan berlaku banjir lah tak lama lagi. Oh, nanti ni akan hujan begini-begini. Tapi dia tidak boleh nak explain, tidak boleh nak jelaskan dari sudut saintifik dan dari sudut nas, sebab dia tidak ada panduan wahyu. Dia pun tak mengaji sains, ataupun konsep-konsep sains belum ada lagi. So, macam mana dia jelaskan? Dia timbul satu konsep, Apa dia? Di sebalik semua makhluk di alam ini, disebabkan dia tengok, ada banjir, pokok apa semua, dia macam hai tadi lah, dia mari fikir. Timbul satu konsep, di sebalik seluruh makhluk yang ada dia punya semangat. Itu cerita dia. Semangat ni bahasa Melayu lama dia panggil apa? Mambang. Kenal mambang? Hai mambang tanah, mambang air, mambang angin, mambang api. Mambang berasal dari Gunung Simambang. Berdampinglah denganku, wahai Simambang. Itu seperti itu pendekar Mustaq punya jampi ajar kepada pendekar Bunya Lapuk. Ramli, Sudin dan Aziz. Saya duk ingat benda tu dia reka, tuan-tuan. Bila kita tukar pengajian Melayu, rupa-rupanya konsep mambang ni ada sungguh. La ilaha illallah. Memang orang dulu puja mambang ni. Konsepnya adalah di sebalik seluruh makhluk ni, bukit, sungai, pokok, ada mambang dia. Semua makhluk ada mambang. Keramat apa semua tu lah. Tapi di konsep ni dia mambang dulu. Tak keramat lagi, keramat tu kemudian dah. Ni mambang dulu. Mambang ni semua makhluk ada mambang. Maka mambang ni sifat dia apa dia? Sifat dia, kalau dia marah, maka kenalah kita balak bencana tu. Bencana alam berlaku. Maka nak bagi mambang ni tak marah, macam mana? Kena buatlah apa dia, pulut kuning lah apa. Jamu lah, sembelih kambing lah apa. Kena nak nasi arak apa semua, pening kepala juga tu. Maksudnya dia dikatakan, dan mula muncul konsep orang yang boleh berhubung dengan dunia si mambang ini. Ada orang yang ada kelebihan dalam masyarakat, yang kemudian dakwa dia boleh berhubung dengan mambang. Dan tak pelik tuan-tuan, ni jin iblis punya kerja belaka lah. Apatah lagi zaman tu wahyu pun tak sampai lagi apa semua, Islam dakwah pun tak sampai apa semua. Maka peranan iblis penting di situ, bukan penting, besar di situ untuk mendatangkan konsep tersebut. Lama-lama muncul satu konsep, iaitu ada orang yang boleh berhubung dengan dunia mambang ini untuk bagi tahu, oh mambang tahun ni, mambang kita ni tak nak dah kambing golek, dia nak unta pula. Contoh. Wal hadiah yang nak dia suruh. Siapa golongan ini? Inilah munculnya Tok Pawang, dukun, bomoh apa semua ni. Mereka lah yang mendakwa mereka boleh berhubung dengan dunia si mambang tadi. Mereka kemudian jadi tokoh masyarakat. Mereka kemudian jadi orang yang bila ada hajat dan juga nak berubat, orang akan rujuk dia. Maka hebatlah Tok Mambang pula, Tok Bomoh, Pawang dukun itu, sehingga sampai sekarang lah ada wujud lagi dia punya profession itu. Sebab masyarakat kita masih lagi duduk. Bila mari zaman Hindu-Buddha, Hindu dulu, Hindu juga ajar konsep kena percaya pada benda gaib, iaitu dewa dan dewi secara umumnya. Tapi dewa dewi orang Hindu ni dia ada dua lah, dewa baik dan dewa tak baik, ataupun dewi baik, dewi tak baik. Itu secara umum lah, bukan dalam, kita bukan pakar dia. Makanya kalau nak benda baik ataupun nak dapat prosperity, nak dapat dia panggil rezeki murah ke apa semua, maka kita pujalah dewa yang baik ni. Kalau tak nak bagi balak kena pada kita, balak bencana alam apa semua, kita kena puja dewa tak baik ni, bagi tahu jangan kacau kita.
Maka itu konsepnya. Bermaksud daripada zaman animisme, duk puja, duduk apa nama? Duk puja mambang tadi. Sebab mambang ni dia ada satu sifat je. Apa dia? Kalau dia marah, maka dia akan bagi balak bencana pada kita. Kalau dia happy, maka dia tak buat apa-apa. Bagi Hindu, konsepnya berbeza. Kalau dewa kita ni happy, dia bagi benda baik pada kita. Kalau dia tak happy, jadi balak bencana juga. Konsep umum itu. Kemudian mari agama Buddha. Buddha ni pada umumnya dia bukan agama, tuan-tuan. Dia falsafah. Dia satu aliran pemikiran. Dia moral. Yang lahir daripada agama Hindu jugalah, yang tak setuju dengan sistem agama Hindu sebelumnya. Buddha ni dia ada satu kepercayaan. Buddha ni dia percaya pada konsep ruh. Dia percaya pada karma dan reincarnation, iaitu kelahiran semula. Kalau siapa mati di dunia ni dalam keadaan baik, maka dia akan hidup semula jadi binatang-binatang yang baik. Itulah lebih kurang ya. Kalau mati dalam keadaan tak berapa baik, tak cukup pahala dia tu, masu'ul khatimah lah kalau kita ya. Maka dia akan kembali menjadi binatang-binatang yang teruk sikit. Begitu lebih kurang secara umum. Tetapi jika seseorang itu mati dalam keadaan tak puas hati ke, kerana bunuh diri ke, ataupun dibunuh ke, ataupun dia mati dalam keadaan berdendam, roh dia tu jadi tak tenang, itu yang munculnya konsep hantu. Sebab tu agama Buddha memang sangat percaya pada hantu. Agama Buddha dan juga dia punya cawangan-cawangan agama tu, yang banyak juga sahabat-sahabat kita daripada kalangan Cina hari ini untuk menganut lagi, maka dia percaya pada hantu. Sebab tu orang Cina dia, sebahagiannya agama asal dia puja roh nenek moyang. Sebab apa? Supaya jangan kacau dia. Bagi limau apa semua telah makan. Sebab dia percaya roh ada peranan. Mari tang orang Melayu kita, malam Jumaat, roh keluar kubur, balik rumah. Tak ada. Dalam Islam tak ada benda tu. Dalam Islam roh keluar daripada alam barzah, balik rumah. Tengok anak cucu dah buat apa. Tak ada. Alam barzah satu alam yang Allah Ta'ala tentukan para roh duduk di situ, tak boleh keluar. Hatta roh Nabi SAW. Kita bercakap tentang roh. Kita bukan bercakap tentang alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara itu ada satu barzakh. Dinding ghaib ataupun dinding yang tak mungkin lagi boleh cross the border itu. Tak mungkin. Baik. Orang dulu, orang sekarang alhamdulillah perlih apatah lagi lah. Nah, dia punya nenek pesan. Dia punya tok pesan lah. Hampa ni nasi kat dapur tu jangan duk berhabis lah. Kok tak orang hampa balik mana ni. Tengok esok tak ada sungguh nasi tu. Dia kata, aku dah beritahu. Balik sungguh semalam dia. Yang makan semalam tu, sebelum tidur lapar perut makan nasi tu. Duk diam, aku makan semalam. Dia ada konsep tu. Islam tak ada. Ramadan tempoh hari bulan puasa. Bising lah. Roh keluar ramai-ramai balik. Tak ada. Dalam Islam tak ada lah. Kita buat baik, anak cucu ni buat baik, pahala sampai, itu ada. Itu sahih. Depa keluar, mari tengok kita tunggu. Bila hampa nak buat pahala bagi kat aku ni? Tak ada. Tapi kita buat pahala apa-apa, confirm sampai. Sebagai anak murid, sebagai sahabat yang mendoakan, yang istighfar, Allahumma fillahu warhamhu. Ni pun orang Melayu kita silap faham juga. Dia tunggu berdoa tu, dia tunggu hari-hari tertentu untuk berdoa. Tak. Bila-bila masa saja. Duk minum kopi, duk minum roti canai, duk mari surau apa semua teringat arwah mak, arwah ayah, arwah kawan-kawan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doa dah tu, istighfar. Ni tidak dia tunggu setahun sekali je. Setahun sekali je. Kesian kat kawan tu. Setahun pula. Lepas habis tahun ni, tahun depan pula lah nak tunggu doa sampai. Tidak boleh begitu. Kesianlah kepada arwah ataupun orang yang mati. Baik, ringkas ceritanya, agama Buddha percaya pada hantu. Konsep dia ada banyak hantu, hantu panjang, hantu pendek, macam-macam hantu. Sebab itulah cerita hantu paling banyak di negeri mana, tuan-tuan? Negara-negara yang banyak cerita hantu ni, filem dia, negara mana antaranya? Negara mana? Negara Thailand, negara China, negara Taiwan, Jepun. Sebab memang itu orientasi agama dia. Nampak tu? Orang Melayu pun banyak juga hantu masalah tu.
Hantu orang Melayu ni boleh buat kamus Apa dia? Pontianak, Lansui, Mak Lampir. Mak Lampir Indonesia. Apa dia lagi? Hantu apa dia? Hantu Kak Limah. Kak Limah tak masuk. Ni hantu ni pelesik lah. Tapi peliknya, hantu orang Melayu tak sama dengan hantu orang India, Cina. Orang Cina ada hantu dia pula. Pergi Indonesia, rupa-rupanya di Indonesia dia ada hantu dia. Kuntilanak lah, Jusam Bolong lah. Apa dia? Apa dia lagi? Mak Lampir lah. Nah. Pergi Thailand, dia ada hantu dia sendiri pula. Nang Nak lah. Macam-macam. Orang yang duk dakwa boleh tengok hantu ni di Malaysia ni, boleh tengok hantu. Saya dulu pun berpegang hantu ni tak boleh tengok. Hantu tu sendiri pun tak ada, jin iblis lah belakangnya. Kita bagi nama macam-macam tu, flesik lah, saka lah, saka rimau lah, saka biawak lah, macam-macam. Kita bagi nama. Benda tu jin, ada sungguh. Ada sungguh tuan-tuan. Kita wajib percaya ada makhluk halus tu. Ada surah Al-Jin dalam Quran tu. Wajib percaya. Sihir ada. Quran sebut yu'allimunan nasa as-sihra ma unzila ilaihi bi babil harut wa marut. Ada sungguh sihir. Tapi orang Melayu tu nenek moyang kita dulu, dia percaya pada sihir, dia percaya pada jin, dia pergi minta tolong kawan tu. Dia puja kawan tu, dia minta tolong kawan tu. Bila Islam mari, Islam ajar, ya kamu kena percaya jin iblis ni ada, makhluk aku yang cipta. Allah Taala kata. Tapi kamu kena tengok apa yang Quran suruh. Bila nak interaksi dengan makhluk-makhluk halus ni, Allah Ta'ala suruh kita mohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan kejahatan makhluk-makhluk halus ini. Bukan pergi minta tolong dia. Tok nenek, cucu nak lalu ya, jangan kacau. Bukan begitu. Yang Islam ajar nak lalu tempat kerah. Dan kita kata adalah jin sungguh di situ duk mengacau. Yang orang Melayu panggil hantu tu. Maka yang kita kena buat adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Aku yakin kamu tak boleh kacau aku selagi mana Allah lindungi aku. Hantu akidah kita. Bukannya tok nenek moyang cucu nak lalu ya. Bukan. Dia bukan isu percaya tak percaya benda tu. Benda tu ada. Ada. Bahkan dulu saya berpegang tak boleh tengok hantu jin ni. Rupa-rupanya ada riwayat Muslim. Orang Arab dulu dalam kitab Wiqayatul Insani minal Jinni wasyaitan, Al-Imam ataupun Syekh Wahib Abdul Salam Bali, dia sebut orang Arab dulu ada budaya. Apa dia budaya dia? Budaya orang Arab dulu dia percaya pada hantu. Bila musafir tengah padang pasir, hantu ni boleh mengabului mata mereka hingga mereka jadi sesat. Kita teringatlah kes masuk hutan kena sorok dengan bunian tu. Rupa-rupanya ada sungguh. Saya dulu tak percaya ada orang dakwa boleh tengok hantulah jin apa semua ni. Dalam hadis Rasulullah gaula, tidak ada hantu Rasulullah. Hantu tidak ada. Tapi yang ada dia guna satu istilah saya tak ingat kena semak balik, yang mana mafhum istilah itu adalah makhluk-makhluk halus yang boleh jelma di alam kita dan kacau kita ni, yang mana khususnya yang lemah semangat apa semua ni, adalah ahli sihir daripada kalangan jin itu sendiri. Sebagaimana kita manusia ada ahli sihir Tok Bomo Pawan Dukun tu, orang Melayu masalah dia tak rasa Tok Bomo Pawan Dukun tu buat sihir. Dia rasa berubat, tu masalahnya jadi okey tu. Tak tuan-tuan, Tok Bomo Pawan Dukun ni bila dia berubat guna kaedah yang tidak syar'i, tidak patut syariat, kita kena kata dia sedang mengamalkan sihir. Dan sihir ni dosa besar ketiga dalam Islam. Dan bila dosa besar ketiga dalam Islam, bila guna sihir, automatically dia akan guna khidmat jin dengan iblis. Dan matlamat jin dengan iblis adalah untuk mensyirikkan kita daripada Allah Azza wa Jal. Itu isunya. Kita bincang tadi, perkara ghaib, sumber ghaib, maklumat ghaib, mesti hanya mutlak daripada Allah dan Rasulullah SAW. Sebahagian besar, Allah Ta'ala bagi tahu Rasulullah bagi tahu kita. Kita jumpa bomo pawan dukun, mereka ni duk cerita tentang benda ghaib. Kita duk percaya. Apa implikasinya tuan-tuan? Kita sedang meletakkan sifat Allah pada Tok Bomo tadi. Itu bendanya. Itu bendanya. Tapi disebabkan tak rasa apa-apa, tak ada masalah. Saya jumpa orang ni tuan-tuan Allah, ada bandar ni, tengah-tengah Syalam tu. Lepas kuliah subuh macam ni, orangnya pun soleh baik, solat tak tinggal lah 5 waktu, dia pencet, profesor. Bidang matematik pula tu, berserabang bagai, wow subhanallah baik.
dengan kita membaik. Tapi bila saya timbulkan isu ini, dia mari jumpa, dia kata, Ustaz, saya rasa tak ada masalah jumpa bomoh ni. Saya kata, biar betul pakcik ni. Mentaliti sebahagian orang Melayu kita. Khususnya, siapa dia? Orang kampung saya, Pantai Timur. Dia pergi sungguh benar ni. Dia duduk sembang kedai kopi pun dia sembang. Selain pada politik, dia sembang bab ni. Politik nombor satu lah. Yang kedua bab ni. Oi, minat sungguh. Allah Tok Bomo, saya pergi jumpa semalam, hebat. Macam mana? Masuk dalam rumah dia tu, duduk sembang di ruang tamu tu, dia keluar, dia bagi tahu tu, saya tahu dah hampa nak apa ni. Oh, kata hebat. Tak ada cakap lagi dah tahu dah. Yang si B pula kata, tak hebat lagi. Yang saya jumpa lagi hebat. Tak ada naik atas rumah, masuk laman rumah, dah bagi tahu dah. Buat tahu dah nak apa. Ni lagi hebat. La ilaha illallah. Bagi orang yang berakidah dengan akidah tauhid yang benar, bila dia tengok perkara-perkara ajaib macam tu, dia tak kata hebat, tuan-tuan. Dia kata ni mesti iblis punya kerja betul ni. Orang yang keliru, dia jumpa orang-orang yang boleh buat benda-benda pelik macam ni. Oh, tok guru saya lain macam. Walaupun solatnya tidak, Jumaat pun tak solat apa semua, tapi bila dia berzikir, muka boleh jadi beruang. Muka ni boleh berubah jadi beruang. Oh, hebat, tok wali. Kita tengok daripada perspektif syarak, akidah, tuan-tuan. Kita kata ini bukan kelebihan. Engkau solat pun tidak, Jumaat pun tak solat, aurat pun tak tutup. Tiba-tiba ada kelebihan macam wali-wali Allah. Mana boleh? Kita kata ni iblis punya kerja. Ini bukan daripada Allah Azza wa Jal. Itu cara kita memandang perkara itu. Tapi orang jahil akan tengok benda ni, oh hebat. Dia kalau berzikir, kalau doa, yang melompat, yang menarinya, muka berubah jadi contohlah. Saya benda ni tak ada, saya bagi contoh saja. Tapi nak katanya benda pelik pada pandangan kita, bila kita tidak tengok daripada perspektif akidah tauhid, maka kita rasa benda tu pelik dan satu kelebihan, macam mukjizat, macam karamah. Walhasil baliknya ia adalah kerja iblis, kerja jin iblis dah seumpama. Sebab tu ada orang sungguh boleh jadi kebal. Ada orang boleh jadi kebal sungguh. Dia beramah jin iblis duduk dengan dia, jadi kebal sungguh. Dan ada benda-benda lain yang boleh dia buat dah seumpama. Jadi ringkas ceritanya, tuan-tuan, begini. Bila mari Islam juga suruh percaya pada benda ghaib. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun iman, semua perkara ghaib. Islam satu agama yang uji kita untuk percaya benda ghaib. Syurga, neraka, kubur, azab kubur, nikmat kubur. Apa lagi? Kisah Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tapi Allah Azza wa Jal bagi pada kita sumber kepada alam ghaib yang mutlak, iaitu Quran dan hadis sahih. Jadi kita nak akses dunia alam ghaib, mesti mari daripada 2 sumber ini saja. Tak boleh lain. Sebab alam ghaib mutlak hak Allah. Apa dia? Quran kata, "Qul la ya'lamu man ghaibas samawati wal ardi illa Allah." Katakanlah tidak mungkin ada sesiapa yang tahu tentang perkara ghaib yang di langit dan di bumi melainkan Allah Azza wa Jal. Dalam ayat-ayat Allah Ta'ala kata, akulah yang memegang mafatihul ghaib, perbendaharaan alam ghaib, aku saja kuncinya. Kita duduk sembang ada kopi, orang bercakap benda ghaib, kita boleh percaya. Ini masalahnya. Berpunca daripada banyak sangat duk dengar cerita-cerita Israiliyat ni lah antaranya, tuan-tuan. Itu punca nak mari dari situ tu. Satu cerita lagi, panjang kalau perlu cerita. Rasa semangat pula mari sini. Kisah betul ni. Dr. Nizam Qadir. Kalau tuan-tuan kenal Dr. Nizam Abdul Qadir. Orang Perlis juga, orang Kedah orang boleh. Dia cerita masa dia belajar di Uniza, Kuala Terengganu. Tahun akhir 90-an, lebih kurang begitu. Ketika itu, ataupun tengah 90-an. Ketika itu, Ayah Pen, kenal Ayah Pen? Tak kenal Ayah Pen ni, tak boleh hidup Malaysia. Ayah Pen kenal Ayah Pen, Kerajaan Langit tu. Jadi, Dr. Nizam dengan kawan-kawan masa tu muda lah, awal 20-an, semangat duk mengaji akidah. Jadi, dengar kata ada ajaran sesat ni, mereka suka pergi cari. Pergi interview sendiri apa nama ketua ajaran sesat ni. Jadi ceritanya, dia cerita dalam kuliah dia, kita dengar di tempat kita tu. Satu harinya dia pergi mana?
Dia pergilah, sewa kereta 5 orang, 4 orang. Pergilah ke kerajaan langit Ayapin di Besut pada bahasa itu. Di sempadan antara Kelantan dan Terengganu. Pergilah daripada Kuala Terengganu itu, sewa kereta, sampailah kurang lebih 11 ataupun dekat 12 malam. Sampai-sampai Ayapin tidak ada. Ayapin, ini dia tunggulah. Dia tanya-tanya, Ayapin balik ke? Dia kata balik. Dia tunggu lebih kurang dekat pukul 1 baru Ayapin balik. Jadi bila Ayapin balik tu, dia orang tanyalah, Tok Ayah daripada mana? Panggil Tok Ayah lah, hormatlah dia orang tua. Tok Ayah daripada mana? Dia berkata, balik dari solat tarawih. Kemah dah. Balik dari solat tarawih di alam jin. Di alam jin. Tu penting tu. Baru balik solat tarawih di alam jin. Cuma Dr. Nizam kata, silap tak tanya lagi. Jadi imam ke jadi makmum? Hebat tu. Tuan-tuan nak nampak hebat begitu. Sembang sikit, cerita benda pelik-pelik. Orang kampung takut. Ni Tok Haji ni lain macam wali-wali Allah ni. Semalam mimpi jumpa ni. Lama-lama jadi Tok Wali kita. Mudah je orang Melayu ni. Nak kena tipu. Gitu ya. Dan apa yang berlaku adalah kemudian, sembanglah pasal, tanyalah pasal dia punya fahaman ajaran kerajaan langit ni. Maka sepanjang duk sembang daripada pukul 1-2 tu sampai 5 pagi tuan-tuan. Sembang. Ayapin duk cerita kerajaan langit dia. Kerajaan langit. Satu patah Quran, satu patah hadis pun tak sebut. Memang dia tak mengaji. Dia bukan orang pengajar Islam ke apa semua. Halang ada diploma ke, ada degree ke, ataupun pernah mengaji pondok mana-mana pun tahan. Dia tak mengaji. Maka dia sembang kerajaan langit dia. Begitu begini. Dalam pukul 5.30 gitu nak dekat dengan subuh dah lah. Maka budak-budak ni, 4 orang ni minta diri nak balik lah. Bila minta diri nak balik, dia kata, nanti dulu. Bersahur dulu bersama-sama. Bersahur. Bersahur dah elok. Jadi, bila balik lepas tu, 4 orang ni yang pergi, dah berbelah bagi. 2 orang kata Yapin sesat, 2 orang kata tak sesat. Jangan main-main dah. Kalau ilmu tidak penuh di dada, jangan duk pandai-pandai nak berdebat dengan Syiah ke, dengan ajaran sesat apa semua, baik jangan. Betul-betul mantap, okey. Bahkan antara pakar Syiah di Malaysia ni sebut, kalau nak berdebat dengan Syiah, kalau tak khatam 200 buah, 200 jilid ataupun 200 jenis kitab Syiah, kitab asal Syiah, jangan berdebat dengan Syiah. Tidak kena kita. Dia hebat. Memang dia mengaji khas untuk mematahkan hujah sunni. Kena khatam 200 buah kitab. Bukan Syiah yang moden ni, Syiah yang asal tu. Kulaininya, Biharul Anwarnya, apa nama tu, kita tak muktabar dia lah. Barulah nak berdebat dengan dia, sedap. Sebab Syiah Malaysia ni, kitab tu pun dia tak baca sebenarnya. Jadi bila kita kata, dalam kitab kamu ni kafirkan Aisyah, kata mana ada, kamu baca sendiri. Rupa-rupanya sebahagian mereka Arab pun tak boleh baca. Jadi bila begitu kita tahulah dia hanya ikut-ikut saja semangat. Tapi nak kata ajaran sesat gitu, tak boleh. Kalau kita tak berapa mantap kemah, jangan. Kalau tidak dengan kita, ya juga settle salah. Ya juga tu. Tak lama dah tu. Baik, apa yang berlaku adalah bila balik bergaduh 4 orang ni. 2 orang kata Ayapin sesat, 2 orang kata tak sesat. Gaduh sampai driver ni gitu-gitulah semangat ni. Sampailah satu jambatan tinggi sikit naik itu turun. Bila turun tu tiba-tiba ada ton drum tengah jalan. Ada kawan ni dengan lajunya apa semua, break, berpusing-pusing kereta, tersadar di sepi, bawah tu gaung. Nasib baik tak jatuh gaung lah. Maka terpaculah dari mulut mereka pada dia. Itulah kita kata macam-macam kat tok ayah ni. Tengoklah bahaya dah tuan. Bahaya dah tuan. Akidah dia jangan main, dia mari begitu. Dia marah, tengok ni apa? Tengok jadi apa? Tu kata macam-macam kat tok ayah, tengok kenapa kita ni. Dah jadi sabit sebab tu tak percaya pada Ayapin, jadi mereka kena accident ni. Tu. Bahaya. Tapi Ayapin ni ada satu cerita kelakar ni, ustaz saya sendiri, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman. Dia cerita Ayapin ni pernah balik pernah pergi beli rokok di kampung dia tu, ada kedai runcit, dia pergi beli rokok.
Orang kedai runcit ni pun tanya dia, "Tok ayah, tak naik ke langit ke hari ni?" Gurau lah. Dia kata, "Naik dah lah, turun sekejap ni, beli rokok." Sebab apa? Kerajaan langit tak ada kedai rokok dia. Turun sekejap beli rokok. Aduh, pelik sangat. Tapi ada orang percaya, tak ada orang percaya. Ini masalah kita bila tak jelas hakikat beriman kepada perkara ghaib tu apa. Tu kesimpulan dia. Sebab tu kita mudah percaya orang ni cerita pun benda pelik-pelik. Kita tak tanya betul ke? Aku mengaji benda ghaib ni mesti mari Quran dengan sunnah. Orang cerita pernah jumpa Nabi Khidirnya. Aduh. Baca dalam Mastika variasi tu dulu. Banyaklah cerita kita minat baca. Baca tu. Dia kata pergi ke Mekah. Duk tawaf. Tiba-tiba rasa nak pitam. Ni musim haji ni. Maka ada satu lembaga yang besar selamatkan dia tak tepi. Maka dia kata, saya yakin itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Tu dia. Kita kata tu bukan Khidir Bangla mana, Afrika mana, tak tahu. Dia sangka. Dia pun kata dia dalam keadaan mamai tu. Nampak tak nampak ada satu lembaga mari selamatkan dia. Macam mana dia boleh yakin itu Nabi Khidir alaihi salam? Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah, dalam kitab dia apa nama? Manarul Munifis Sahih Dhaif, dalam kitab yang untuk nak kenal hadis sahih dan dhaif ni 73 ciri-ciri hadis sahih dhaif. Dia kata seluruh hadis yang menggambarkan ataupun seluruh hadis yang menyatakan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup semua palsu. Orang Melayu duk percaya Nabi Khidir hidup ni. Nak masuk hutan, "Assalamualaikum ya Khidir, ya Ilyah" ni. Golongan-golongan perawat biasanya masuk hutan nak ambil herba. Sebab apa? Dia percaya, dia berpegang, guru-guru dia pun dah ajar bahawa Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir lah yang jaga alam. Ni mari daripada mana tuan-tuan? Hadza laisa minal Islam. Ini tidak mari daripada Islam dan mari daripada Nas. Tidak ada. Tapi kita ada. Nah, macam-macam lah cerita Nabi Khidir ni. Lebih hebat lagi saya jumpa ni seorang hamba Allah. Dia mengaku mimpi jumpa Nabi tu biasalah. Bukan biasa, maksudnya ramai orang dakwa mimpi jumpa Nabi ni. Tapi biasanya dakwa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis mar'ani fil manam faqad ra'ani fasayarani fil yaqadah, berbagai lagi. Dan sebagai ulama mengharuskan untuk jumpa, tapi tengoklah orangnya. Kalau yang dakwa mimpi jumpa Nabi tu pakai seluar pendek, duk kedai kopi isyak qadahi, tak mungkin tuan. Alhamdulillah saya walaupun macam ni, Rasulullah mari tiap-tiap malam dalam mimpi saya, tak boleh terima tuan-tuan. Baik. Tapi yang saya pernah jumpa ni, hamba Allah ni mengaku apa dia? Dia mimpi dia jumpa Nabi. Nabi mana? Bukan Nabi Muhammad. Hebat lagi. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata boleh tahan juga ni. Cerita bang, kata cerita. Boleh saya buat modal ceramah tu. Ada cerita lah. Masa tu dia mengaku, "Ustaz, saya walaupun semayang jarang-jarang, puasa pun saya jarang-jarang," dia kata. Masalah dia mengaku sendiri, kita tak tanya apa. Dia mengaku. Lepas saya suruh ni, sanad Ali. Dia sendiri cerita. Bukan sanad Ali lah, sami'tu. Saya dengar sendiri daripada dia. Dia cerita, "Saya walaupun macam ni Ustaz, tapi Alhamdulillah. Mimpi jumpa pernahlah mimpi jumpa Nabi tu. Saya dengar Nabi Muhammad. Ada Nabi Sulaiman." Woi, kata ni hebat lagi. Saya pun tanya, "Macam mana abang tahu tu Nabi Sulaiman? Kok pakai name tag ke apa semua?" Dia kata, "Tahulah, tengok tu tahulah Nabi Sulaiman." Saya pun tanya, dia bercakap bahasa apa? Bahasa Perlis ke, bahasa Kelantan ke, bahasa Terengganu ke? Cerdik juga dia. Dia kata, dalam mimpi saya tu Nabi Sulaiman tak bercakap, dia tidur je. Pula dah. Kalau bercakap nak tanya lah, bercakap bahasa apa? Kok Nabi Sulaiman bercakap bahasa Melayu kita, dia boleh faham. Ini benda pelik-pelik tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Ini semua datang daripada kekeliruan kita terhadap hakikat beriman kepada alam dan perkara ghaib. Termasuklah yang kita nak bincang sikit adalah Israiliyat tu. Baru masuk tajuk. Boleh Sejam lagi boleh? Nampak terik dah muka. Secara ringkas, Israiliyat ini adalah riwayat-riwayat yang datang daripada sebelum Islam datang,
Ya daripada secara umumnya Israel itu rujuk pada Nabi Yaqub alaihissalam. Isra adalah hamba, abdun. Elohim, ilah adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi Israel ini terjemahan dia Abdullah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita hamba Allah. Siapa Abdullah ataupun Israel yang kemudian ya Bani Israel ini? Nabi Yaqub alaihissalam. Iaitu ayah pada Yusuf dengan adik-beradik dia. Yang ya Bani Israel ini sebab nak sebutnya ini nabi-nabi ataupun golongan bangsa daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam dan juga adik-beradik Yusuf itu. Sebab tu Bani Israel ini ramah dia punya nabi dan rasul. Tapi perangai jahat Bani Israel ini dia datang kesombongan disebabkan dia rasa dia ni the chosen, the son of God, anak pada Tuhan, yakni the chosen one. Mereka ini golongan terpilih. Allah mention mereka, bagi nabi ramai. Jadi dia perangai jadi jahat. Dia bunuh nabi mereka sendiri bila tak puas hati. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dia beriman dengan separuh daripada kitab dia, Zabur, Taurat, Injil, dan dia buang separuh bila tak kena dengan selera dan nafsu dia. Jadi bila Allah Ta'ala cerita dalam suratul Baqarah, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Adakah Allah Ta'ala nak cerita Bani Israel ini jahat? Wahai umat Muhammad, Bani Israel ini jahat, maka kamu pun kena kutuk mereka sebagai jahat. Tak. Bila Allah kata Bani Israel ini jahat, confirm jahat lah tuan-tuan. Tak perlu dah kita nak takut tambah. Sebab wahyu nas yang kata, Allah Azza wa Jalla yang kata. Cuma matlamat dalam suratul Baqarah, 2/3 ayat dalam suratul Baqarah adalah tentang Bani Israel. Apa mesej Allah? Allah nak bagi tahu kita, ni aku cerita tentang keburukan Bani Israel ni. Umat Muhammad, kamu tak boleh ada perangai macam mereka. Itu matlamatnya. Bila kita baca, Bani Israel ini Allah Ta'ala bagi nikmat, dia kufur, maka kita tak boleh lah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kelih ni dengan negerinya makmur dengan pengajian-pengajian yang berterah Quran dan Sunnah, bahkan kemudiannya ada lagi makmur dengan apa dia? Harum manis dan sumber-sumber lain, maka kita kena syukur, tidak jadi macam orang Bani Israel. Jangan kutuk Israel itu Yaqub alaihissalam. Kita marah, celaka Israel. Dari sudut bahasanya tak tepat. Sebab Israel itu Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau yang di Palestin ni kita panggil Zionis, iaitu satu aliran baru pula dalam agama Yahudi itu dan seumpamanya. Baik, jadi mereka ni disebabkan Nabi dan Rasul mereka ramai, maka wahyu yang turun pada mereka juga banyak. Tapi mereka tadilah tahrif, dia rosakkan. Yang kena dengan selera dia terima, yang tak kena dia tak terima. Jadi bila Islam mari, sebahagian daripada Yahudi yang duduk di Madinah, yang sudah daripada Mesir, mereka dihalau, lari, kemudian Musa bawa pergi ke Palestin, duduk di Palestin pun tak tenang juga, kemudian bergaduh selepas zaman Yusuf alaihissalam, panjang cerita lah, Yusuf dulu baru Musa alaihissalam. Jadi mereka ni sentiasa duduk cari. Tapi mereka percaya pada satu benda, iaitu Masayah, the last messenger, the savior, penyelamat mereka, iaitu Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab-kitab mereka itu. Maka diceritakan dalam kitab mereka secara detail rupa parah apa semua akhlak Nabi akhir zaman yang menjadi penyelamat ni macam mana. Dan diceritakan tempat Nabi ini akan muncul dan memerintah dan seumpama. Maka sebahagian Yahudi ni berkelana cari tempat ni di mana. Sampailah mereka ke Yathrib, yang kemudian jadi Madinah. Dia tengok landscape geografinya, orang-orangnya, dia kata sinilah tempat dia. Maka mereka pun membina penempatannya tu. Ada Bani Khuraizahnya, ada bani-bani macam-macam Yahudi di Madinah tu. Dan mereka duduk di situ sampai dah jadi macam orang Arab dah. Pakaiannya, budayanya. Cuma disebabkan kuat asabiah Yahudi Bani Israel ini, dari sudut bahasa apa semua, dari sudut agama, dia tidak berasimilasi. Sebab bagi mereka orang Arab ni low class. Yahudi kita ni ada wahyu daripada Tuhan. Kita golongan-golongan terpilih. Orang Arab ni pagan, macam untuk nenek moyang kita dulu lah, sembah segala benda. Jenis low class punya orang ni. Kalau dalam istilah sosiologi barat dia panggil barbarian ataupun savage. Dia orang saja civilized, orang lain savage ataupun barbarian. Maka dilihat gitu.
Jadi mereka kontrol ekonomi di Madinah apa semua masa tu. Ringkas cerita lagi, bila Rasulullah lahir, terkejutlah mereka. Sebab mereka nak sangat, sebab mereka mari duduk di Madinah tu sebab nak pastikan bahawa Nabi akhir zaman juga daripada kalangan mereka. Takdir Allah Ta'ala, Nabi akhir zaman adalah orang Arab daripada keturunan Ismail alaihissalam. Walaupun masih bertembung nasabnya pada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya itu. Tak boleh, kalau kiranya sepupu je lah Yahudi dengan Arab ni. Tak boleh, tak boleh. Sebab asabiyah dia kuat sangat. Dia punya asabiyah perkauman itu kuat sangat Yahudi ni. Tadi tak boleh terima, walaupun jelas Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman sebagai, dia tahu, bahkan dia kata, kami kenal Muhammad lebih pada anak kami sendiri. Tapi tak boleh. Sebab dia Arab, tak boleh. Cuma ada sebahagian mereka bila Rasulullah pindah ke Madinah, sebahagian mereka telah mengisytiharkan masuk Islam. Golongan pertama betul-betul masuk Islam. Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, Ka'ab ibn al-Ahbar, dan beberapa orang lagi yang betul-betul isytihar masuk Islam. Khususnya di kalangan pendeta, ulama mereka, rahib-rahib mereka. Sebahagian lagi isytihar masuk Islam tapi jadi munafiqin. Itu yang ada surah Al-Munafiqun dalam Quran tu. Zahirnya Islam, hatinya nifak pada Allah, yakni kufur pada Allah. Hakikatnya mereka kufur. Kurang lebih setengah riwayat menyebutkan ada 70 orang. Mereka ni masa solat zuhur, asar, maghrib duduk belakang Rasulullah, menzahirkan mereka Islam. Subuh dengan isyak gaib, tak ke mana. Sebab apa? Sebab zaman Rasulullah tak ada lampu tuan-tuan, jadi dia tak nampak. Jadi dia tak marilah. Jadi tanda Yahudi, tanda munafik zaman tu, subuh isyak tak ada di masjid. Hari ni tak bolehlah kita pakai hadis tu. Tengok sahabat kita tak ada subuh isyak, ni munafik belakang. Jangan. Hari ni konteks yang berbeza. Jangan literal sangat tu, bahaya tu. Macam saya lah, subuh kita keluar sebelum subuh. Nak hantar isteri kerja daripada rumah saya Sungai Buloh, nak pergi ke PJ 30 km, kena keluar sebelum subuh. Kalau lepas subuh 2 jam jadi dia. Kalau sebelum subuh setengah jam saja. Jadi kita buat keputusan kena keluar sebelum subuh. Jadi kerap lah tak ada subuh di taman kita tu. Kena orang jenis mengaji, dia kata Ustaz Zairuddin ni ada tanda-tanda munafik ni. Letih lah kita. Kita solat tempat lain. Begitu keadaannya. Baik, ala kulli hal, nikah cerita lagi. Sebahagian sahabat yang masuk Islam, yang jadi munafik ni jahat lah. Bila nak infak jalan fisabilillah, mereka sangat berat. Ni tanda Quran sebut. Bila berperang, duduk hujung sekali. Sebab apa? Panah tak sampai. Dia takut. Sebab dia tak ikhlas masuk Islam. Tapi dia isytihar masuk Islam. Sebab nak rosakkan Islam daripada dalam. Macam Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay bin Salul buat tu. Buat fitnah dan seumpama. Dan sebahagiannya kalau kita perhalusi, kerana nak jaga kepentingan ekonomi sebenarnya. Kan dia bisnes besar kan. Kalau tak masuk Islam, kuranglah pelanggan kita ni. Tengok tu. Yahudi dulu kini selamanya begitulah sifat dia. Ringkas cerita lagi, sebahagian yang masuk Islam, khususnya 3 nama besar saya sebut tadi, apa dia? Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih dan Ka'ab ibn al-Ahbar. 3 orang ni ulama yang ada ilmu wahyu, yakni ilmu-ilmu kitab-kitab Yahudi dulu. Zabur, Taurat, apa semua tu. Dan sebenarnya seluruh wahyu yang turun kepada para nabi dan rasul menurut Al-Imam Ibn Qayyim Jaziyah rahimahullah, bukan 4 saja, tu 4 yang wajib kita tahu. Yang disusun oleh ulama usuluddin. Seluruh yang kita kena tahu berapa? 104. Setengah riwayat sebut. Kita baca surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa kita tahu tak apa? Tahulah Taurat. Suhuf Ibrahim kita tahu tak apa? Tak tahu. Perlukah kita pergi kaji? Minta beasiswa daripada kursi Jamalul Lain ni yang tuanku bagi tu. Saya nak kaji Suhuf Ibrahim. Tak perlu tuan-tuan. Apa yang Quran hadis senyapkan, tak perlulah kita pandai-pandai nak kaji. Saya jumpa satu penemuan baru. Apa dia? Suhuf Ibrahim alaihissalam. Jom kita jadi ikut Ibrahim balik. Ikut Nabi Muhammad. Tak bagus. Kita ikut Nabi Ibrahim pula. Itu yang jadi ajaran sesat banyak tu. Di Selangor saja 47 ajaran yang difatwakan sesat. Perlis saya tak tahu. Nak tanya majlis agama. Baik. Bila mereka dah masuk Islam, ringkas kita lagi. Bila mereka dah masuk Islam, mereka belajarlah Quran. Dan mereka juga terdedah dengan hadis Nabi SAW.
Dan mereka juga duduklah bersama dengan sahabat-sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ni sahabat-sahabat ulama ni. Disebabkan mereka juga ulama pendeta dalam agama asal mereka, bila duduk dalam masuk Islam, of course lah bila duduk lepak-lepak apa semua dengan ulama-ulama sahabat juga. Jadi sebahagian besar Quran adalah pengulangan daripada kisah-kisahnya adalah daripada Zabur, Taurat, Injil, kisah Maryam, kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, kisah yang mana mereka ni pernah dengar daripada agama asal mereka, daripada kitab itu yang sudah diseleweng. Dan bila duk dengar Abu Hurairah duk mengajar apa semua, dia pun ni kami pun pernah dengar juga dulu, kami pun dulu pernah belajar juga. Oh, dalam Zabur ada, dalam Taurat ada. Secara tidak langsung periwayatan ketika itu tercampur sedikit, tuan-tuan. Periwayatan nas Quran, kefahaman tafsir Quran oleh sahabat, kadang-kadang sahabat Rasulullah ni, Abdullah bin Abbas apa semua, Abu Hurairah apa semua, kadang-kadang termasuk juga sikit riwayat-riwayat yang datang sebelum zaman Rasulullah SAW. Ayat itulah yang dinama Israiliyat. Dan tokoh yang paling banyak dan Israiliyat ni biasa berkembang melalui tafsir Quran. Kerana tokoh utama yang himpun riwayat Israiliyat ini adalah Al-Imam Muhammad ibni Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Syekhul Mufassirin, dinamakan sebagai Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan Ayat Al-Quran apa semua tu. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir dia sebut dalam mukaddimah kitab dia, memang aku sengaja himpun semua riwayat yang aku jumpa. Aku himpun sahih ke, yang lemah ke, yang dhaif ataupun dhaif jiddan hingga tahap dah palsu apa semua pun aku masukkan. Masalahnya bermula ulama-ulama ataupun penulis-penulis yang datang kemudian nukil kitab Al-Imam Ibnu Jarir, kemudian dia kata dia nukil tanpa ulasan. Dia tak sebut ni riwayat Israiliyat. Tapi mereka kata dah Imam Ibnu Jarir yang sebut dalam kitab dia, takkan tak sahih. Ni masalah, tuan-tuan. Al-Imam masukkan dalam kitab dia sebab nak kata ni tak sahih, janganlah kamu riwayatkan, hati-hati dengan dia, itu mesej dia. Tapi sebab kita tak faham manhaj, metod penulisan itu, ulama-ulama bahkan penulis-penulis yang datang kemudian nukilkan kisah-kisah dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari itu masyhurnya, maka dia kata dah Imam At-Tabari sendiri sebut, takkan tak sahih. Ni jadi keliru ni. Maka tersebar sampailah ke alam Melayu kita. Di alam Melayu ni tafsir lengkap 30 juzuk tak banyak. Sepanjang Islam 800 tahun, hampir 1000 tahun, tafsir lengkap 30 juzuk tak banyak, tuan-tuan. Ini satu benda yang pelik juga. Sebab di alam Melayu kita ni kitab tasawuf, kitab akidah Asy'ariyah Maturidi sifat 20, dan kitab apa dia satu lagi? Kitab apa nama akidah tasawuf fiqh fiqh mazhab Syafi'i Fataniyah sangat banyak. Ini saya cakap dari segi fakta yang kita jumpa kajian-kajian tentang turaf adapun kitab Jawi Melayu, sangat banyak. Bermaksud para ulama kita sepanjang yang hebat-hebat ni sentiasa mengarang kitab akidah tasawuf dan fiqh genre. Tapi dalam tafsir Quran, apatah lagi dalam bidang hadis, cukup sikit. Bukan sikit, bahkan hampir tidak ada. Hadis sampai sekarang Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, Jami' Tirmidzi, bahkan Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, tidak ada terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu kita, tulisan Jawi, tidak pernah dijumpai. Ini menunjukkan jauhnya alam Melayu kita ini daripada pengajian serius dalam bidang hadis. Jauh. Jadi tak peliklah bila 10-20 tahun ini baru nak muncul orang mula bercakap hadis sahih apa semua, pada peringkat awal kita jadi terkejut. Bahkan ada kritikan-kritikan ataupun kajian-kajian yang menyebutkan dalam tafsir alam Melayu ni ada Israiliyat, dalam kajian dalam buku-buku kitab-kitab Jawi ni ada hadis palsu. Kita jadi payah nak terima. Kita jadi terkejut, tuan-tuan. Di situlah antara punca yang menjadikan kita ni banyak sangat riwayat-riwayat ini. Jadi secara ringkasnya, tuan-tuan,
Baik, itulah perjalanan Israiliyatnya, tapi boleh kita dalami lagi sebenarnya. Dan saya yakin di sana banyak lagi ulama-ulama alam Melayu kita ni tulis kitab tafsir ataupun hadis, cuma tidak dijumpai. Ialah dulu dia tulis-tulis, dia simpan. Lepas tu bagi pada cucu dia, cucu apa, anak dia apa cucu tak tahu, tak belajar, tak tahu. Dan sekali kena makan nanai, terbakar, kena banjir. Lepas tu tuan-tuan kalau balik rumah, tengok dalam mari-mari lama tu, kok ada manuskrip tulisan tangan, silalah serahkan kepada perpustakaan ataupun kepada apa nama muzium ke apa semua untuk mereka pulihara benda tu. Kalau tidak, hilang begitu saja. Tu. Baik. Jadi secara ringkasnya begitulah tuan-tuan. Dan kalau kita nak rincikan riwayat Israiliyat ni banyaklah. Riwayat Israiliyat ni biasanya dalam kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi banyak. Khususnya kisah Nabi apa dia? Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Sulaiman. Allah banyaklah Israiliyat ni. Dahsyat. Bahkan tapi sedap dengar. Sedap dengar tuan-tuan. Contohnya Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni buat apa? Nabi Nuh buat apa? Kapal kan? Riwayat Israiliyat dia detailkan. Kapal ni besar mana, lebar berapa, panjang berapa tingkat, apa nama kayunya daripada apa. Mari yang jenis nak jual kokar, dia kata kayu kokar. Mari tokek perabot kayu jati, dia kata kayu jati. Maksudnya ada pelbagai tafsiran di situ, pelik lah. Sedangkan tidak disebut pokok apa-apa semua. Yang disebutkan Allah suruh Nuh buat kapal atas bukit. Itu Quran cerita. Tapi Israiliyat ni pelbagai. Bahkan yang lebih menarik lagi, dikatakan Nabi Nuh AS susun 3 tingkat dia punya kapal tu. Ini disebut oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dalam buku dia Israiliyat fil Quran wal Hadith. Dan dia ceritanya pelbagai riwayat, banyak menarik-menarik yang mengarut ni. Mengarut, tapi kalau diceritakan dia jadi menarik. Tu orang kita suka tu. Mengarut tak apa, asalkan menarik didengari. Lagi mengarut, lagi sedap didengar. Contoh, Nabi Nuh bila nak naik kapal tu kan dia masukkan semua binatang apa semua tu. Maka ada 3 tingkat. Tingkat pertama manusia, tingkat kedua apa dia? Tingkat kedua burung-burung ke? Tingkat ketiga binatang-binatang berkaki. Tu cerita dia. Tiba-tiba naiklah singa. Tu terlepas di mana? Di Terengganu harimau terlepas. Geram juga kita tengok lapornya jinak macam kucing pula dia. Ada orang blur apa tu. Apa yang berlaku adalah bila singa masuk dalam kapal Nabi Nuh ni, diriwayatkan begitulah Israiliyat ni. Bila singa naik, Nabi Nuh sibuk duk layan singa ni sebab dia king of the jungle ni. Raja rimba. Bila duk sibuk layan tuanku apa nama raja singa ni. Nah, tiba-tiba Nabi Nuh terlupa binatang-binatang tu duk berak, duk kencing apa semua ni. Tak ada orang nak uruskan. Tiba-tiba disebutkan Allah bagi ilham pada Nabi Nuh untuk tarik ekor gajah. Bila tarik ekor gajah, gajah pun terbesin. Keluarlah 2 ekor. 2 ekor apa? 2 ekor babi. Babi jantan, babi betina. Kan sedap cerita tu. Makan tahi tadi ceritanya. Sebab itulah babi sampai hari ni makan tahi. Itu cerita. Ada tu Israiliyat tu. Ustaz-ustaz dulu baca lah buku Tafsir Nurul Ihsan apa semua tu ada lebih kurang begitu. Percaya tak percaya? Percaya sebab apa? Tok guru cerita. Tok guru cerita takkan tak percaya. Nah, apa lagi? Dalam satu riwayat lagi Nabi Nuh diberi ilham untuk pukul muka singa tu. Pukul muka singa tu bersih. Ni dalam bab tikus. Tikus duduk korek apa nama kayu tu lah nak tembus. Jadi tikus berkeliaran. Macam mana tikus nak atas kapal tu? Berkeliaran. Maka Nabi Nuh pun diberi ilham oleh Allah. Pukul muka singa. Tak dihormat ni pukul pun. Singa pun bersih. Keluarlah 2 ekor. 2 ekor apa? 2 ekor kucing. Kucing jantan, kucing betina. Kucing ni lah duduk halau tikus-tikus. Inilah cerita Tom and Jerry kali. Wallahualam. Kata Tom and Jerry ni lah inspirasi dia. Wallahualam. Cerita Kaldai. Banyak. Nuh memang banyak Israiliyat. Kaldai ni bila nak naik atas kapal ni, dia refuse. Dia tarik-tarik, dia tak nak.
Nabi Nuh pun kata, hai syaitan, naiklah kamu. Barulah dia naik. Bila naik belayar tu, tiba-tiba bunyi bersiu. Iblis duduk bersiu. Duduk bersiu. Nabi Nuh cari, Iblis duduk bersiu. Terkejut Nabi Nuh. Kalau macam mana kamu boleh naik dalam kapal? Tadi Iblis kata, tadi kamulah yang jemput aku naik. Kan kamu kata, hai syaitan, naiklah kamu. Rupanya Iblis tu menyorok dalam telinga keldai. Aduhai, cerita lah Israiliyat ni. Menarik lah, tapi untuk jadi cerita paling popular menarik. Maka naiklah Iblis kerana duduk berselindung di balik telinga keldai. Apa lagi? Belayar lama tu, tiba-tiba sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah, berpusing takwah di Kaabah itu. Sebanyak apa? 7 hari, 7 malam. Pening kawan tu. Tak percaya? Itulah hebatnya Kaabah kita begini. Kaabah dah ada ke masa tu tuan-tuan? Nabi Nuh ni selepas ke sebelum Nabi Ibrahim AS? Memang adalah setengah dakwaan kata zaman Nabi Adam dah ada, tapi tak kuat. Allah Alam lah. Tapi nak katanya, banyak benda-benda pelik lagi tu. Tapi kita percaya tak percaya? Kalau Tok Guru yang baca tafsir tu, kita percaya. Dan itu semua adalah kitab-kitab tafsir. Termasuklah tafsir di alam Melayu. Tak banyak tafsir alam Melayu kita, saya sebut yang lengkap 30 juzuk saja dalam senarai saya ni. Yang pertama, tafsir lengkap 30 juzuk yang dijumpai oleh para pengkaji adalah tafsir Tarjumanul Mustafid, iaitu karya Syekh Abdul Rauf Fansuri ataupun Abdul Rauf Singkil daripada Aceh Darussalam. Bukan orang Malaysia lah orang, tapi dulu mana ada Malaysia Indonesia. Dulu dia kira alam Melayu semualah. Kemudian yang kedua, tafsir Nurul Ihsan. Ni dekat dengan kita, orang tanah Melayu, iaitu Haji Muhammad Said Umar. Hari ni pun masih digunakan tafsir Nurul Ihsan ni. Ustaz Datuk Syamsuri Ahmad duk mengajar ni, kan? Kemudian tafsir An-Nur oleh Profesor Dr. Tengku Hasbi. Ni model lah, tafsir Azhar model belakang lah. Tafsir Abdul Athir, tafsir Suan Haji, tafsir Misbah. Ini je lengkap. Baik, tapi bila berkaji dari sudut Israiliyat, sebahagiannya masih ada sikit-sikit lah. Tapi yang lama tu memang banyak. Jadi kita berhenti situ dulu lah, insyaAllah. Jadi secara kesimpulannya, Israiliyat yang sampai ke alam Melayu itu banyak melalui kitab-kitab tafsir. Dan masih ramai lagi juga yang ustaz-ustaz kita yang mengajar tidak menjelaskan. Dan alhamdulillah ada usaha untuk terbit semula kitab-kitab Jawi lama ni, iaitu tafsir Nurul Ihsan tadi. Ni pensyarah-pensyarah UKM buat. Dia terbit balik dan dia buat takhrij, iaitu menyatakan sumber yang Israiliyat itu, untuk bila ustaz-ustaz mengajar ni, dia sebutlah, ni Israiliyat, tak boleh percaya. Gitu. Supaya kita dapat yang betul-betul yang terbaik, insya-Allah. Jadi situ dulu tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kalau ikutkan banyak lagi lah nak cerita ni. Cumanya masa yang tidak mengizinkan, dan nampak pun masing-masing tak sabar dah nak mengetel. Jadi kita berhentilah situ dulu, insya-Allah. Cuma kalau siapa yang berminat lah untuk mendapatkan buku yang saya kaji khas, tulis khas untuk, dan kata pengantarnya oleh Samahah Mufti juga, dan juga ahli fatwa majlis, ahli majlis fatwa pilih, iaitu Syekhuna sahabat kami, iaitu Dr. Zaimi, dan juga Fadilatul Syekh Saibul Samahah Mufti. Saya bagi pada dia bacalah buku ni dan minta pandangan. Dan saya sebutkan bahawa dia bukan kajian tentang agama, tapi tentang fenomena yang berlaku dalam orang Melayu secara sejarahnya. Dia panggil historical sociology, dia panggil. Beratlah sikit, ilmiah sikit, tapi banyak maklumat baru yang kita lengkapkan apa yang ditinggalkan oleh mereka itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada soal jawab ke? Moleknya tidak ada, tidak sejam lagi. Ayo, haji tanya sudah dah. Tentang pembahagian Mesolitik, Paleolitik, apa semua, zaman batu, zaman besi. Kalau ikutkan secara perbincangan ilmu sejarahnya, yang susun pembahagian zaman itu bukan orang Islam lah. Yang susun pembahagian zaman itu daripada semangat daripada golongan barat lah, yang terpengaruh dengan teori evolusi, Darwin apa semua tu. Perbincangan yang panjang, tapi ada usaha untuk memperbetulkan. Sebab contoh, ada satu cerita tanya soalan ni,
Ada orang Melayu kita, sebab sains di buku sekolah tu duk kata kita ni daripada beruk. Teori evolusi Darwin tu lah. Maka berlakulah perdebatan seorang sahabat saya ni dengan seorang hamba Allah Melayu juga. Tapi dia duk pegang, orang mengaji sains sekolah ni, sains sekolah ni dia pisahkan antara agama dengan sains tu. Masalah di barat ni dipanggil positivism, sekularisme itulah. Jadi belajar sains jangan kaitkan dengan Tuhan. Kita Islam belajar sains nak kenal Tuhan. Itu terbalik tu. Masalahnya kawan ni dia percaya pada Darwin lah. Tuan-tuan percaya ke kita daripada beruk? Percaya ni masalah. Tak jelas lagi lah pegangan Quran Sunnah kita tu. Kita daripada Adam AS, Adam daripada min turab, daripada tanah. Itu ciptaan jelas. Baik, ringkas ceritanya, sahabat kita tadi dikaitkan dengan apa yang Haji tanya tadi. Sahabat ni percaya bahawa beruk pula, manusia daripada beruk. Berdebat dengan sahabat saya ni seorang, dia ni hebat berdebat. Dia kata tak, manusia daripada Adam. Quran sebut Quran manusia daripada Adam. Berdebatlah mereka, berdebat sampai dua-dua letih. Bila dua-dua letih, sahabat saya ni kata, beginilah tuan, ringkas ceritanya begini, kita berpegang pada pegangan masing-masing. Jadi saya tetap berpegang pada saya daripada Adam AS, dan saya terimalah tuan daripada beruk. Tuan pun tengok tangan banyak bulu. Okeylah, lebih kurang beruk lah tu. Boleh faham tak maksud dia? Nampak nak jadi beruk sangat, kita bagilah dia peluang dia jadi beruk. Tapi ada orang kita ni, memang kalau belajar di sekolah, beruk lah kita ni. Beruk kita ni. Saya tak boleh terima. Orang mengaji Quran Sunnah tak boleh terima manusia daripada beruk. Kalau tuan-tuan terima manusia daripada beruk, tuan-tuan tolak Quran tu. Jangan. Tapi kadang-kadang orang kita ni confuse lah sebab dia belajar sekolah yang tu. Dia kata, lepas tu Adam ni mana pula? Adam ni yang lain pula. Yang beruk ni beruk. Yang Adam. Bagi mana pula beruk Adam? Sebab itulah, alhamdulillah kita ada Islam ajar kita tak tolak sains, tapi sains berpandukan Quran dan Sunnah, dan akal kena tunduk pada Quran dan Sunnah yang bawa kepada kemuncak pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan belajar sains, fizik, biologi apa semua tu akhirnya kena balik pada mentauhidkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Yakni menjadikan itu kaji sains, kamu nak kaji sains alam apa semua, tapi kemuncaknya kamu kena akur bahawa Allah lah segala-galanya yang mencipta dan seumpama. Itu tauhid. Sallallahu alaihi wasallam, kita berhenti situlah. Bagi dia soalan lagi tak habis kita begini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Insya-Allah pada maghrib ni saya di mana ya? Ada jadual tu. Subuh esok di Masjid Negeri. Maghrib ni saya tak ingat di mana. Arau mana tengok boleh nanti. Ya? Al-Husain. Kuala boleh. Mana tahu saya tak tahu. Ni pun mari ikut wish. Kena taklid pada dia lah. Kena taklid buta tadi salah, dia salah tadi lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.